إلا بالله لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini nak minta host apa ni, buat ustaz sebagai co-host ya, sebab ustaz nak share apa ni, Sirah jilid 1 ni. Kalau boleh jadikan ustaz co-host, enable ustaznya untuk ustaz share. Boleh ke? Okey. Ya, mana buku ustaz ni? Ya, ustaz share kejap. Cari. Ya, Kejap tuan-tuan ni. Kejap tuan-tuan ya. Hari ni insya-Allah kita, tuan-tuan yang ada buku Sirah Nabawiyah jilid 1 ya. Sirah Nabawiyah jilid 1 yang kita guna di Moses ya. Tolong buka muka surat yang ke 100, sebab kita boleh tunjuk apa ni, apa, boleh tunjuk lebih jelas pada tuan-tuan ya tentang Isra Mi'raj. Muka surat 138 ya. Siapa yang ada jilid 1 ya. Ini dia, nih. Jilid 1. Tolong tengok ya buku tu. Tajuk. Isra Mi'raj. Isra. Isra Mi'raj. Tak ada orang. Tak tahu dia hijau je ni. Ni benda. Okey dah. Share. Share screen. Okey, tuan-tuan. Ya. Yang ada apa? Okey, kita tengok ya bab 31, siapa yang ada buku ya. Kita hari ni kita tak gunakan Nurul Yakin sebab nak ambil sempena 26 apa ni Rejab hari ni, walaupun peristiwa Isra Mi'raj ni ada khilaf ya di kalangan para ulama ya tentang bila sebenarnya berlaku ya. Tapi salah satu daripada pendapat para ulama ialah tentang berlakunya pada bulan Rejab ya, 27 Rejab ya, walaupun ada banyak perbincangan lah ya. InsyaAllah kita akan tengok, tapi kita nak ambil isi dia insyaAllah ya. Jadi Isra dan Mi'raj kita tahu ya, apa makna Al-Isra? Al-Isra adalah perjalanan ya pada waktu malam. Isra perjalanan pada waktu malam. Kalau berlaku pada waktu siang dia tak panggil Isra. Ya, jadi perjalanan pada waktu malam dan perjalanan daripada Makkah ya, bumi Makkah ya, bumi Makkah menuju ke Baitul Maqdis ya, Makkah. Dia tengok peta kecil ni.
Daripada Mekah ke Baitul Maqdis jaraknya 1,250 kilometer. Tolong catat 1,250 kilometer, ya. 1,250 kilometer lebih kurang. Yang mengambil masa lebih kurang 3 minggu atau lebih, ya. Kerana senang je. Mekah pergi Madinah, ya, masa hijrah Nabi jaraknya 440 kilometer, 440 kilometer. Nabi ambil masa 10 hari. Normal apa ni condition, ya, 8 hari Mekah Madinah. Seminggu lah senang cerita, 7 hari. Jadi kalau 440 kilometer 7 hari, jarak 1,250 kali 3 lah lebih kurang, ya. Jadi maknanya minimum pun 21 hari perjalanan daripada Makkah menuju ke Jerusalem. Jerusalem pergi ke Damascus another 1 week. Maknanya akan ambil masa 4 minggu, sebulan. Sebab tu perjalanan Nabi dan para sahabat ketika berniaga ke negeri Syam, 1 bulan perjalanan pergi, sebulan berniaga di Damascus, sebulan balik, ya. Sebab itu perjalanan perniagaan berlaku pada bulan haram, ya, bermula daripada bulan Zulkaedah, ya, perjalanan Zulkaedah, Zulhijjah mereka berniaga di sana, kemudian Muharram mereka balik. Jadi mereka berada dalam zon selamat, ya, kerana bulan haram, ya, bermula daripada Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram, 3 bulan berturut-turut adalah bulan haram, maknanya bulan gencatan senjata. Jadi para peniaga trade caravan yang lalu kawasan orang Arab mereka tidak akan diganggu, ya. Ini memang janji, ya, janji masyarakat Arab tidak mengganggu mereka yang berniaga atau musafir pada 3 bulan haram ni, ya. Itu cerita dia. Okey, ya. Jadi Mekah Madinah perjalanan biasa 8 hari perjalanan minimum dengan unta, ya. Ini kita kata apa kita panggil straight line distance. Mekah pergi Madinah naik unta, camel riding distance. Kalau dengan kereta lebih lagi, tuan-tuan, ya. Macam sekarang dengan train 2 jam setengah aja ataupun 2 jam suku dah sampai, ya. Kemudian terus sampai ke Jerusalem sekali lagi jaraknya 1,250 kilometer, ambil masa 21 hari. Jadi kalau pergi saja 21 hari, ya, kemudian balik 21 hari lagi, maknanya sudah hampir sebulan setengah. Tiba-tiba Nabi pergi selepas Isyak, Nabi balik sebelum subuh. Ini satu benda yang beyond logik, tak boleh faham, tuan-tuan. Ya, sebab apa Nabi tak sebut Nabi naik burak, tuan-tuan dan puan-puan, ya, Kak Nap. Ya, pasal apa? Nabi cakap je lah, aku bukan pergi naik unta, aku naik burak, ya. Kalau Nabi cerita Nabi naik burak, apa apa dia punya kesan dia? Apa implikasi dia? Masyarakat Mekah tak percaya lah Ustaz. Memanglah, ya. Selama ni pun mereka tak percaya, kan. Tapi kalau Nabi kata Nabi naik burak, apa 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 jadi lagi? Apa lagi jadi? Nabi pergi Baitul Maqdis malam tu tak percaya, ya, Haji Asy'ari. Kalau Nabi kata Nabi naik burak, ya, adakah mereka akan kata, oh, naik burak patutlah cepat. Mereka akan buat statement macam tu ataupun macam mana? Dia kata je burak tu dia mereka tak pernah nampak, tak pernah jumpa burak Ya, kot. betul, ya. Sebab burak bukan berada dalam budaya Arab. Burak berada dalam budaya Bani Israel, tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab, ya, cerita Nabi-Nabi terdahulu naik burak tu sudah dikenali, ya, ada dalam sejarah Nabi dan Rasul, ya, seperti mana yang dipahami oleh masyarakat Bani Israel. Orang Arab tak biasa, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, ya, bila disebut burak, mereka akan tertanya-tanya, burak ni binatang macam mana? Ya, syurga neraka pun mereka tak percaya, ya. Kita kata burak datang dari syurga, lagilah mereka tak percaya, ketawa mereka, tuan-tuan. Sebab tu Nabi tak boleh sebut Nabi naik burak, Nabi tak sebut pada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, Nabi tak kata, ya. Cuma Nabi kata aku diperjalankan daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis dan balik pada malam yang sama. Lagi mereka tak percaya. Kerana perjalanan dulu, ya, 3 minggu pergi saja, balik 3 minggu lagi, sebulan setengah, dan berlaku, ya, pada musim ataupun pada bulan-bulan haram. Kalau peristiwa ni benar berlaku pada bulan Rejab, ya, walaupun bulan Rejab adalah bulan haram, tapi bulan Rejab, ya, adalah bulan haram yang berada di tengah-tengah tahun. Ya, macam mana boleh 3 minggu pergi 3 minggu balik? Tak sempat, tuan-tuan. Ya, dan tak ada cerita pun Nabi keluar 3 minggu yang lalu ataupun sebulan setengah yang lalu, tak ada. Jadi tak boleh percaya, tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Okey, ya. Kemudian kita masuk pada beberapa pendapat ulama tentang peristiwa ni, tuan-tuan. Ada 6 pendapat besar, ya. Jadi antara yang paling masyhur berlaku pada 27 Rejab tahun yang ke-10 kenabian Haji Asy'ari, ya. Tadi Ustaz ada buat kesilapan, Ustaz sebut pada tahun yang ke-11 Hijrah.
Sebenarnya tahun 10 pun tak menepati. Kerana pada tahun yang ke-10 kenabian, nubuah dipanggil, maknanya ni Nabi di Mekah. Nabi di Mekah sejak dapat wahyu umur 40, Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Ini berlaku peristiwa ni bukan tahun 10, tak boleh. Kerana pada tahun yang ke-10, bulan Sya'ban, ya, Abu Talib meninggal. Awal bulan Ramadan, ya, Khadijah meninggal. Sedangkan ya bulan Rejab, bulan yang berlaku sebelum Sya'ban dan Ramadan. Jadi kalau peristiwa Isra' Mi'raj berlaku pada bulan Rejab, tahun yang ke-10 kenabian, tak boleh berlaku, tuan-tuan. Impossible. Jadi ya paling cepat ya kalau berlaku bulan Rejab juga mestilah pada tahun depan dia, the following year-nya, ya. Yang maknanya tahun yang ke-11. Ke-11 kenabian boleh, 10 tak boleh, tuan-tuan. Ya. Kerana peristiwa yang disebut sebagai Isra' Mi'raj, dia berlaku bukan sekadar selepas Abu Talib meninggal bulan Sya'ban tahun 10. Bukan selepas Khadijah meninggal bulan Ramadan bulan yang ke-9. Ya, bulan 8 bulan 9 bukan, ya, tetapi juga berlaku setelah dakwah Nabi ditolak di Taif pada bulan Syawal, ya. Jadi maknanya peristiwa tu mesti berlaku tahun yang depan lah. Kalau kita pegang pada tarikh, ya, ataupun pada bulan Rejab, ya, sebab Rejab tahun yang ke-10 dah berlalu. Jadi mesti berlaku paling cepat pada bulan Rejab tahun yang ke-11. Itu cerita dia. Ya, ini masyhur. Ya, tetapi ada tak pendapat lain? Ada. Ya, jadi tak pentinglah sebenarnya sangat bila berlaku. Yang penting kita percaya sebab ada Quran sebut pada surah Al-Isra, surah 17 yang juga dikenali sebagai surah Bani Israel ayat yang pertama. Ya. Okey, Mi'raj apa makna? Kalau Isra perjalanan malam. Ya, Mekah pergi ke Masjid Aqsa. Mi'raj perjalanan naik ke langit. Nabi cerita tak Nabi naik ke langit? Tak cerita. Kerana apa? Kerana cerita perjalanan darat pun orang tak percaya dah. Kesemua peristiwa ini berlaku dalam satu malam, maknanya selepas Isyak, kerana malam dalam Islam merujuk kepada Isyak. Maghrib belum malam. Maghrib disebut sebagai hujung siang. Ya, sebab tu sembahyang maghrib in English kita panggil evening prayer. Tapi ya Isyak kita panggil night prayer. Ya, kita jangan rujuk night prayer tu solat tahajud saja. Night prayer bermula dengan solat fardu Isyak. Kemudian solat sunat pertama yang dipanggil sebagai optional night prayer adalah ba'diyah Isyak. Sebab itu para ulama menyebut sesiapa yang solat ba'diyah Isyak kemudian tidur dengan witir, ya, maknanya satu rakaat witir minimum sebelum tidur, walaupun dia tak bangun malam, ya, katalah dia memang tak terbangun sebab letih dan seumpamanya, maka dia sudah dicatat sebagai orang yang menghidupkan malam tu. Dia sudah dapat pahala qiyamul lail. Ya, kerana qiyamul lail bermula daripada ba'diyah Isyak, ya, kemudian witir. Kalau dia boleh bangun malam, ya, untuk tahajud, itu afdal. Tapi kalau dia tak bangun, dia masih dapat pahala solat malam. Ya, tahajud tak dapat. Sebab tahajud berhajat pada tidur dahulu. Ini kita dah clear kan. Dan bila berakhir malam, malam berakhir apabila masuknya waktu subuh. Bila terbit fajar sodik, ya, yang menandakan masuknya waktu subuh, berakhir peluang untuk orang yang nak puasa bersahur, maka berakhirlah malam. Ya, jadi malam in between Isyak dengan subuh. Anything that happen between Isyak dan subuh dipanggil ibadah malam ataupun kita panggil ya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail bukan solat saja. Ya, dipanggil sebagai ihyaul lail, menghidupkan malam dengan baca Quran, baca surah Sajdah, baca surah Al-Muluk, kalau malam Jumaat baca surah Kahfi, ya, solat malam, ya, berzikir, berselawat, ya, kemudian baca kitab tafsir, ya, baca-baca zikir dan sebagainya, semualah aktiviti yang kita buat pada malam hari itu dikira sebagai ibadah malam, tuan-tuan, ya. Isra dan Mi'raj berlaku dengan roh dan jasad. Ya, kerana apa? Kerana ramai yang kata Nabi pergi dengan roh saja. Ada yang kata dengan jasad. Jasad tertinggal di Madinah, di Mekah. Ya, pergi dengan roh saja. Kalau roh tak ada isu lah, tuan-tuan. Ya, bila Abu Jahal tanya Nabi, Muhammad, engkau pergi ke Baitul Maqdis ni, ya, adakah ya pergi dalam keadaan sedar? Ya, dah, aku pergi dengan roh je. Oh, tak ada isu, tuan-tuan. Kerana dengan roh kita boleh pergi ke mana-mana pun, ya. Ianya merupakan mukjizat dan jemputan, ya, istimewa daripada Allah kepada baginda Nabi SAW. Ayat yang boleh kita share, ayat yang popular, tuan-tuan, semua orang hafal ayat ni. Ayat yang pertama surah Al-Isra, nama lain surah Al-Isra, surah Bani Israel. Kerana surah ini fokusnya banyak pada Bani Israel, tetapi dimulai dengan cerita Isra. Auzubillah minasyaitanirrajim. Subhanallazi, maha suci Allah yang asra, ya, dia punya poin besarnya asra bi'abdihi, ya, Allah yang telah memperjalankan. Maknanya bukan Nabi yang pergi sendiri,
tapi Nabi invited, ya. Dan Nabi dijemput bi'abdihi, ya, dengan apa? Dengan keadaan Nabi sebagai hamba. Bila kita sebut hamba, hamba mesti roh dan jasad. Ya, it's a combination of roh dan jasad. Kalau ya, kalau nak kata Nabi pergi dengan roh, dah tentu subhanallazi asra bi ruhihi. Ya, kalau dengan jasad saja subhanallazi asra bi jasadihi. Tapi kalau subhanallazi asra bi abdihi merujuk kepada roh dan jasad. It's a combination of that. Bila pergi lailan pada waktu malam, bukan siang. That's why they call it Isra, ya. Minal Masjidil Haram, di Masjid Haram tadi kita dah sebut, tuan-tuan, Masjid Haram ada dua. Ya, satu Masjid Haram Mekah, satu Masjid Haram Nabawi di Madinah. Ya, tetapi kerana peristiwa ni berlaku sebelum hijrah, meaning Al-Masjid Haram di Madinah belum dibina lagi. Masjid Quba pun tak ada lagi, tuan-tuan. Ya, sudah tentu Masjid Haram yang dimaksudkan di sini merujuk kepada Masjid Haram Mekah. Ya, ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang paling jauh. Al-Aqsa asalnya bukan nama. Al-Aqsa adalah sifat dia. Al-Aqsa ni adjektif. Seperti mana Al-Masjidil Haram, ya. Al-Haram di sini merujuk kepada adjektif kepada Al-Masjid. Apa makna Masjid Haram? Masjid suci. Al-Haram huna bermakna suci, ya. Bermakna sacred mosque. Ya, Al-Masjidil Aqsa, the furthermost mosque. Ya, masjid yang paling jauh. Sebab pada masa itu tak ada masjid lain, ada dua saja. Seperti mana dalam hadis, ya, riwayat Abu Zar Al-Ghifari, dalam hadis Sahih Muslim, ya, Abu Zar telah tanya kepada Nabi, masjid yang pertama dibina adalah Masjidil Haram. Maknanya rumah ibadah pertama. Kemudian, ya, dibina apa pula? Nabi kata Al-Masjidil Aqsa. Berapa tahun Masjid Aqsa tu dibina selepas daripada pembinaan Masjid Haram Mekah? Kaabah ada dibina. Ya, jawapannya ialah 40 tahun Nabi sebut. Ya, merujuk kepada 40 tahun, maknanya sudah tentu yang membina Masjid Haram Mekah dan Masjid Aqsa tu kemungkinan besar adalah orang yang sama. Ya, kerana 40 tahun tu bukan jarak yang terlalu jauh, tuan-tuan. Ya, lebih-lebih lagi, ya, Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Ibrahim sebagai contoh, ya, 1700, Nabi Nuh 1780 tahun. Ya, hampir 2000 tahun. Ya, Nabi-Nabi yang terdahulu kita kata umurnya dipanjangkan usianya. Ya, kemudian ni baru dipendekkan sikit. Jadi kalau kita kata siapa, ya, kalau kita kata malaikat yang membina, ya, Kaabah dan juga Masjid Aqsa, munasabahlah, ya, kerana ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah, ya, Nabi Adam juga solat dan solatnya menghadap ke Kaabah sudah pasti, ya, dan Nabi Adam juga tawaf seperti mana semua Nabi dan Rasul, seperti mana malaikat tawaf di Al-Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, ya, manusia dan jin, ya, tawaf di Masjid Haram Mekah, ya, di Kaabah. Jadi maknanya pada zaman Nabi Adam Kaabah sudah ada. Jadi kalau Kaabah sudah ada, siapa yang bina Kaabah? Ada dua pendapat. Pendapat pertama memang malaikat yang bina. Ketika Nabi Adam sampai ke Mekah dah ada Kaabah tu. Yang kedua ialah Nabi Adam yang membinanya bersama dengan anaknya Nabi Syis. Sebab Nabi Adam seperti mana kata Ibnu Katsir, dia ada anak lelaki yang lahir bersendirian, maknanya anak beranak yang lain, adik-beradik anak-anak Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa yang lain, bila lahir kembar. Qabil dengan adik perempuannya, Habil dengan adik perempuannya. Begitu juga, ya, pasangan-pasangan yang lain. Tapi Nabi Syis bersendirian dan beliau adalah satu-satunya anak Adam yang dilantik sebagai nabi, bukan rasul, nabi saja. Beliaulah yang dikatakan telah membantu Nabi Adam membina Kaabah. Ya. Munasabah tak Nabi Adam dan anaknya juga yang bina Masjid Aqsa? Jawapannya munasabah. Kerana Adam, ya, seperti mana hadis riwayat Imam At-Tirmizi, umurnya 960 tahun. Within that 960 years, munasabah tak dibina dua-dua. Sangat munasabah, tuan-tuan. Ya. Sebab tetapi Quran pada ayat 127 yang dalam surah Al-Baqarah yang cerita, ya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ya, sampai habis, ya, ayat tu. Ya, ayat yang memberitahu Nabi Ibrahim juga, ya, membina, ya, tapi membina semula Kaabah. Kerana Kaabah telah dirobohkan dalam banjir Nabi Nuh. Nabi Nuh nombor 3, Nabi Adam nombor 1, Nabi Ibrahim nombor 6. Adam nombor 2 Idris, nombor 3 Nuh berlaku banjir, nombor 4 Nabi Hud, nombor 5 Nabi Soleh, nombor 6 Ibrahim. Munasabah tak Nabi Ibrahim bina semula? Yes, tuan-tuan, betul. Ya, Nabi Ibrahim bina semula. Memang bersama dengan anaknya. Ya, itu pun ketika mereka datang, Kaabah tu tak ada, tuan-tuan. Kerana Kaabah dah roboh. Hanya setelah Ismail dewasa, baru Allah perintah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail bina semula Kaabah.
Kemudian apa ni Masjid Aqsa siapa yang bina semula? Allah perintah Nabi Daud bina semula. Nabi Daud yang ke-19. Ya, siapa yang menyiapkan Masjid Aqsa? Nabi Sulaiman. Kerana bila Nabi Daud wafat, ya anaknya Nabi Sulaiman yang ambil alih tugas untuk membina semula Masjid Aqsa. Dan setelah siap, ya, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah minta supaya Allah jadikan dia ni orang yang paling berilmu, Allah kabulkan. Menjadi kerajaan yang paling besar, Allah kabulkan juga. Ya, malah yang ketiga, Nabi kata ketika Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, kalau ada sesiapa yang datang ke Masjid Aqsa, walaupun dengan tujuan sembahyang 2 rakaat saja, tak payah banyak, 2 rakaat saja, dan datangnya semata-mata kerana nak solat di Masjid Aqsa, ya, kau jadikan dia diampunkan dosa seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ada 3 doa Nabi Allah Sulaiman dalam riwayat Imam Ahmad antaranya, ya. Jadi kata Nabi SAW, 2 yang pertama, the first 2 doa Allah kabulkan. Ilmu pengetahuan tinggi, seperti mana dalam surah An-Naml kan. Boleh bercakap dengan binatang, boleh menguasai jin, ya, dan sebagainya. Kemudian kerajaannya besar memang, ya, kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dipanggil Prophet Sulaiman. Ya, orang tak panggil Prophet Solomon, orang panggil King Solomon. Bapaknya King David, ya. Orang Yahudi lebih berbangga dengan gelaran King berbanding dengan Prophet, tuan-tuan. Ya, memang betul, kerajaannya besar. Ya, memang dikuasainya betul, ya. Apa kita panggil, ya, negara-negara di dunia ni, tuan-tuan. Dan apa yang berlaku, ya, kerajaannya paling besar. Nombor 3, dia minta supaya orang yang sembahyang di Masjid Aqsa walaupun 2 rakaat ikhlas mata-mata kerana Allah, ya, diampunkan dosa, ya, seperti hari kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kata Nabi, aku tak tahu sama ada doa ni dikenankan atau tidak. Tapi kerana Nabi Sulaiman dah doa, mudah-mudahan, ya, sesiapa yang pergi ke Masjid Aqsa tujuan untuk solat walaupun 2 rakaat, Allah ampunkan dosanya seperti mana, ya, dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi ada tak ibadah lain yang Allah ampun dosa seperti ini? Ada. Haji sebagai contoh, Al-Hajjul Mabrur. Ya, kalau Ramadan, siapa yang puasa Ramadan kerana iman dan kerana mengharap redha Allah, mudah-mudahan Allah ampun dosa yang telah lalu. Maknanya ada ibadah-ibadah tertentu, ibadah fardu, ya, dan ibadah sunat yang kalau kita buat, Allah bagi blanket punya forgiveness, tuan-tuan. Allah ampunkan dosa. Ya, kita punya kita punya dosa expiated, ya, dihapuskan. Ya, maknanya doa-doa doa Nabi Sulaiman tu yang nombor 3 tu tak pasti, tapi ya berasal kepada ya, ibadah-ibadah lain, ya, yang disebut oleh Allah dan Rasul, ya, maka ada kemungkinan, kita haraplah mudah-mudahan yang pergi sembahyang walaupun 2 rakaat Allah ampun dosa. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Aqsa, tuan-tuan akan tengok orang orang Palestin ni, tuan-tuan, ya, kalau dia nak pergi umrah, dia dah pakai ihram siap-siap daripada Masjid Aqsa walaupun tak ada tuntutan. Ya, tak ada tuntutan. Ada hadis-hadis dhaif lah yang cerita siapa yang berihram mulai daripada Masjid Aqsa ni ada kelebihan lah, ya. Walaupun hadis itu dhaif, ya, tetapi macam tadilah kita kata mereka bermula daripada masjid, ya, pakai pakaian ihram dah siap-siap. Sedangkan perjalanan mereka nak keluar, ya, ke pintu Allenby Bridge, ya, yang memisahkan antara Palestin dengan Jordan tu, ya, itu pun akan ambil masa berjam-jam. Ya, kalau kita tak apalah, orang Malaysia senang, ya. Dengan pasport kita tu, dia tengok kita orang Melayu, orang Malaysia, dia lepas aja. Ya, dia chop, dia lepas aja. Chop pun bukan atas pasport. Dia chop atas kita punya kita panggil grup visa. Ya, grup visa tu ustaz akan pegang lah. Ya, grup visa tu grup visa. Kalau ada 25 orang, ustaz akan pegang. Nama ustaz atas sekali. Jadi kalau di immigration, semua akan duduk belakang ustaz. So dia panggil nama kita, kita menyaut tu saja. Ya, kemudian dia chop atas kita punya grup visa. Pasport kita dia tak kacau. Dia letak stiker je. Stiker tu boleh cabut. Tak ada masalah. Ya. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan. Tapi orang Palestin azab. Memang berkejam-kejam dengan bawa anak, ya, anak kecil menangis dengan macam-macam, tuan-tuan. Ya, mereka ni dipersusahkan oleh rejim Tel Aviv ni, tuan-tuan, ya. Jadi nak bagi tahu itu keadaan dia pada waktu malam daripada Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa yang jauhnya 1250 km, yang biasanya ambil masa 3 minggu pergi, 3 minggu balik, ya, maknanya hampir sebulan setengah. Tiba-tiba Nabi pergi pada malam hari saja, ya. Dan, ya, Masjid Aqsa Allah tak sebut dia diberkati, tapi Allah sebut sekitarnya. Ya, di sini disebut haulahu. Ya, allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekitarnya. Ya. Makna berkat di sini apa Haji Asyari? Yang pertama, apa makna berkat antaranya? Apa makna berkat?
ke sekitarnya tanahnya subur. Ya. Yang kedua apa ni, dia memberi hidayah. Lagi. Lagi Satu lagi. apa tadi, mengampun dosa, lepas tu amal berlipat ganda. Okey. Okey. Terima Itulah kasih. Okey. yang saya ingat, Ustaz. Ya. Apa Kak Zainab, Kak Mariatun, sambung lagi apa lagi yang belum disebut oleh Haji Asyari tadi? Comel-comel. Orangnya segak-segak. Orangnya segak-segak, betul tuan-tuan. Ya, kita tengok anak-anak Palestin ni, ya, di Gaza, di Gaza. Gaza tu Doa bukan duduk dengan dimakbul, Masjid Ustaz. Aqsa tuan-tuan, ya. Ya, Kak Doa Mariatun. dimakbul. Doa dimakbul, ya. Mudah-mudahan, ya. Tadilah, ya, berkat, bila disebut berkat tu maknanya yang pertama gandaan pahala, ya, itu yang paling utamalah. Seperti mana Masjid Haram, ya, Masjid Haram Nabawi 1000 kali gandaan solat, ya, ada riwayat yang menyebut sembahyang di Masjid Aqsa juga 1000, ya. Riwayat yang kedua menyebut kurang sikit 500 kali ganda, ya. Jadi maksudnya memang ada kelebihan. 3 masjid yang ada kelebihan, ya, malah dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi kata la tasyuddur rihal, jangan, ya, kamu bersusah payah untuk bermusafir, berrehla ila salah satu masjid, melainkan ketiga masjid, Masjid Haram Mekah, ya, Masjid Nabawi, masjid aku ni kata Nabi, dan Masjid Aqsa, ya. Walaupun Masjid Quba ada pahala umrah di situ, ya, tetapi dia tak ada gandaan solat, tak ada. Gandaan solat hanya 3 saja, ya. Sebab tu dia berkat, ya, sebab ada gandaan pahala solat. Kemudian macam tadilah, ya, subur tuan-tuan, memang subur dengan pokok zaitun yang terbaik dalam dunia, ya, kita kata olive oil yang terbaik memang daripada Palestin, kerana, ya, tafsir Allah sebut, ya, dalam surah Wat-Tini waz-Zaitun, ya, Watin merujuk kepada bumi Damaskus, bumi Syria yang ditumbuhi dengan buah tin, dan bumi Palestin, ya, yang ditumbuhi dengan buah zaitun. Jadi walaupun disebut buahnya, tetapi merujuk kepada lokasinya, ya, physical structure-nya tuan-tuan, ya, settingnya, physical settingnya. Jadi orangnya segak-segak memang betul tuan-tuan, ya, memang lelaki pun segak, perempuan pun segak, ya. Malah orang Yahudi yang duduk sekitar tu pun sama tuan-tuan, segak juga. Ya, subur, ya, buminya segak, ya, orang dia, kemudian diganda pahalanya, ya, dan pelbagai lagi kelebihan sebagai tempat, ya, apa ni, apa kita panggil, tempat kita kiblat pertama umat Islam, ya, malah terus menjadi kiblat kepada orang apa kita panggil orang Bani Israel, ya. Jadi nak bagi tahu dalam kaedah Quran, kaedah bahasa Arab, tidak disebut Masjid Aqsa tu berkat, ya. Disebut allazi barakna haulahu. Ya, Ustaz highlightkan perkataan haulahu tuan-tuan, ya. Jadi merujuk kepada sekitarnya. Jadi dalam bahasa Arab bila disebut sekitarnya mulia, sekitarnya berkat, tempat tu lebih-lebih lagi min babi aula disebut. Ya, dia kata macam kita lah, ya, orang Quraisy ni, ya, orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Ya, dahlah Nabi ni Quraisy, ya, Nabi ni Bani Hashim lagi-lagilah tuan-tuan. Ya, jadi maknanya nak sebut macam tu. Kita kata negara apa kita panggil, ya, negeri di Nusantara ni subur-subur tanahnya, ya. Terutamanya di apa di bahagian kepulauan dia, ya, ataupun di semenanjung dia, termasuk Malaysia kita lah contoh dia. Jadi tak disebut secara khusus, ya, tetapi disebut persekitarannya. Kalau environmentnya pun dah subur, dah elok, dah berkat, ini kan pula tempat yang menjadi pusat, ya, apa ni, ibadah, ya, umat manusia, sama ada orang Islam, ya, sama ada yang beragama Judaism ataupun Christianity tuan-tuan. Jadi apa tujuan Allah bawa? Linuriyahu, supaya kami dapat memperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ya, kerana Nabi dalam keadaan sedih. Ya, ada 3 peristiwa besar tadi kan yang Nabi sedih tadi. Apa sebab, apa cerita tu tuan-tuan? Kesedihan pertama kerana kematian Abu Talib, ya, di hujung bulan Syaban. Yang kedua kerana kematian Khadijah, ya, pada awal bulan Ramadan. Yang ketiga kerana apa? Kenapa? Dakwah Nabi di Taif ditolak. Ditolak, ya, bukan sekadar ditolak, Nabi dibaling batu, ya, berdarah-darah Nabi, ya, sehingga Nabi dioffer oleh Jibril dan juga Malakul Jibal, ya, malaikat yang menjaga gunung dan bukit, untuk ambil tindakan kepada masyarakat Taif, Bani Saqif, tapi Nabi menolak. Malah Nabi mendoakan kebaikan, ya. Apa yang boleh kita belajar?
kalaupun ya ataupun walaupun orang buat jahat ke kita, kita balas dengan kebaikan. Itu manusia berjiwa besar. Ya, walaupun boleh kita balas, tetapi kita balas dengan kebaikan tu jauh lebih baik. Ya, orang buat salah pada kita, kita maafkan dia. Kita doakan kebaikan pula. Oh, ya, itu kita kata bukan manusia lah tu, malaikat lah tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana dia ya membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang buat baik pada kita, kita balas baik, tu biasa. Orang buat jahat pada kita, ya, orang zalimi kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Kita doakan pula dia. Oh, itu luar biasa tuan-tuan, ya. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah adalah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, kerana apa Allah tak kata Allah Maha perkasa, Allah Maha gagah, ya, Allah Maha itu, Maha ini. Sebab apa tuan-tuan? Kerana peristiwa Isra' Mi'raj sangat berkait dengan 3 peristiwa tadi. Tuan-tuan kena ingat, ya. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku sebagai satu bentuk hiburan kepada baginda Nabi. Untuk menghibur baginda yang kematian isteri tersayang. Ya, kematian bapa saudara yang banyak backing Nabi selama ni, ya, politically. Ya, juga dakwah Nabi ditolak, ya. Allah bawa Nabi berjalan nak tunjuk dunia ni, ya, yang disebut sebagai apa kita panggil, ya, dunia ni masih luas, ya, bukan Mekah, Taif saja. Ya, dunia ni ada Baitul Maqdis, ada Mesir, ya, ada Madinah, ada banyak lagi tuan-tuan. Tempat-tempat yang Nabi belum explore. Yang Allah nak bagi tahu, ya, semua mereka ni makhluk Allah dan mereka taat pada aku. Kalau setakat orang Mekah tolak, tak ada isu. Kalau setakat orang Taif tolak, tak ada isu. Ya, sebab mereka ni berbangga dengan kehebatan mereka sebab mereka kaya, mereka ada Kaabah, ya, mereka menguasai Zam-Zam, ya. Tetapi macam tadilah, di sisi Allah tak ada makna tuan-tuan. Kalau dia tak beriman, tak ada makna, ya. Sebab itu Allah kata apa yang Nabi lalui, Allah lihat Al-Basir. Apa yang Nabi minta, apa yang Nabi munajat, ya, seperti mana ketika di apa kita panggil, ya, di kebun kurma, kebun anggur, ya, Nabi bermunajat minta supaya Allah tolong Nabi. Ya, jangan Allah tinggalkan Nabi, ya. Jadi Allah jawab, ya, Allah itu apa? Innahu wasami, Allah Maha mendengar. Ya, apa yang kau minta tu semua aku dengar. Apa yang berlaku pada kau semua aku tengok. Ya, sebab itu ayat ni adalah ayat yang mengembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Okey, ya. Di mana Masjid Aqsa ni tuan-tuan? Ya, ini adalah Masjid Qibli tuan-tuan, ya, yang gambar yang Ustaz tunjuk ni. Ini adalah the old Aqsa. Ya, ini ini new Aqsa, sorry. Ya, this is new Aqsa. Ya, ini bangunan dekat sebelah atas. Ya. Kemudian apa kalau kita sebut old Aqsa, ni ada tangga ni tuan-tuan, ya. Ni ada 2 putih ni. Tuan-tuan kena turun tangga pergi ke bawah. Old Aqsa tu sekarang dia underground, ya. New Aqsa dekat atas baru. Yang dibina oleh Sayyidina Umar adalah Old Aqsa yang duduk di bawah dia, ya. Tuan-tuan boleh tengok, ya. Inilah New Aqsa sekarang, ya. Tuan-tuan tengok kesel Ustaz, ya. Ini adalah Dome of the Rock, ya, yang kita panggil sebagai kubah batu, ya, kubah As-Sakhrah dia panggil. Semua kawasan sekitar ni adalah Masjid Aqsa tuan-tuan, ya. Ni semua pokok-pokok zaitun, ya. Ni dalam masjid lah, pemandangan dalam Masjid Al-Aqsa, ya. Kapet merah tuan-tuan, ya. Nanti kita tengok lagi, ya, ada dia punya gambaran tak? Kalau ada, ya. Okey, ni pun lagi nampak jelas tuan-tuan, ya. Ni maknanya yang kawasan 4 segi ni, ya, semua. Ini New Aqsa, ya, kesel Ustaz, Dome the Rock. Kita masuk je dalam apa kita panggil, dia punya border ni tuan-tuan adalah masjid. Tuan-tuan boleh solat sunat di mana-mana dalam masjid ni. Kalau hari Jumaat, tuan-tuan akan tengok, ya, orang berada di luar masjid. Sebab bangunan dalam masjid tu penuh. Ya, ni Old Aqsa. Okey, ni lagi nampak clear. Ya, jadi biasa orang letak ni Masjid Aqsa. Sebenarnya ni Masjid Qibli. Kerana dia paling dekat dengan kiblat. Imam duduk di sini tuan-tuan, ya. Masjid Al-Aqsa ditulis ni. Sebenarnya ni adalah New Aqsa. Bawah dia underground adalah Old Aqsa. Ya. Sebelah kanan dia adalah Masjid Marwani, ya. Kemudian kita ada Dome of the Rock, ya. Juga the whole area ni adalah Masjid Aqsa. Dia adalah one mosque tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita masuk daripada utara, kita datang, ya, kita masuk je azan, kita jawab azan, ya. Boleh tak kita solat sunat qabliyah sebagai contoh, kita sampai pagi azan subuh, ya. Kemudian kita kata kalau nak pergi ke depan ni akan ambil masa ni lambat. So boleh tak kita pergi mana-mana bawah pokok zaitun ni, kita pun solat kat situ, boleh. Ya, kemudian kita pun berjalan ke depan. By the time iqamah dikumandangkan, so kita sempat menjadi makmum kepada imam. Jadi tak ada isu lah. Ya, sebab semua dalam kawasan ni adalah satu masjid.
Ya, di mana apa Wailing Wall? Wailing Wall ni di sini tuan-tuan. Ni Wailing Wall ya. Yang nampak ni. Yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa burak, burak tu ditambat di sini. Ya, tapi tempat ni bukan asal apa ni gereja ataupun tempat ibadah orang Yahudi. Asalnya kawasan ni adalah Moroccan area tuan-tuan. Orang-orang Morocco ya zaman silam. Selepas ya tahun 1945 ya ketika mandat British memberikan sebahagian Palestin kepada rejim Tel Aviv, ya tempat ini ditukar menjadi tempat ibadah orang Yahudi. Ya, sebab tu dulu dia punya pintu masuk dipanggil Moroccan Gate. Ya, kalau tuan-tuan masuk ya daripada apa kita panggil ya daripada sebelah kanan ustaz ni ya. Kalau tuan-tuan masuk di sebelah kanan dipanggil Lions Gate. Ya, Lions Gate ya. Kalau masuk pada utara King Saharat Gate. Kalau tuan-tuan masuk daripada selatan ya daripada pintu apa tadi Moroccan Gate dipanggil Moroccan Gate. Sekarang dipanggil Dung Gate ya. Dan orang Yahudi dah tukar nama tuan-tuan. Jadi area ni adalah satu kawasan. Burak duduk di luar, bukan di halaman. Ya, sebab Ustaz ada dengar ceramah, ada seorang ustaz beritahu dia kata ya, Nabi tambak burak di halaman. Halaman tak tuan-tuan, dia di luar. Tak masuk halaman sebab halaman masjid adalah masjid. Ya, jadi kita tak bawa kenderaan kita dalam kawasan masjid ni tak bawa. Ya, maksudnya unta, kuda kita tak bawa. Kucing lain sebab kucing termasuk binatang al-mutawafin. Ya, binatang yang berlega-lega mengelilingi manusia, dia lain. Ya, sebab kita tidak tunggang dia, ya, dia bukan tunggangan. Dia bukan binatang yang kita guna untuk pertanian, bukan, ya. Bukan untuk mengangkat bebanan, bukan. Dia mutawafin, dia beza. Kucing ni beza tuan-tuan ya berbanding dengan binatang-binatang lain. Okey ya. Ada soalan tentang Al-Masjidil Aqsa kalau tuan-tuan ada, ya? Ustaz, Ada Ustaz, Ya. saya nak tanya. Oh, sorry. Silakan. Silakan. Cerita Syima, ya. Teruskan. Okay. Nak tanya pasal Dome of the Rock tu. Ya. Boleh cerita sikit pasal the rock? Is it betul is a hanging rock where Rasulullah SAW Mi'raj? Or is it the rock where Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail? Or is it true yang dikatakan sekarang ni regime Tel Aviv buat pedestal so that the rock is no longer hanging? Betul ke semua cerita-cerita ni Ustaz? Semua tak betul. Semua tak betul, ya. Yang pertama, ya, Dome of the Rock tu kerana ada cave di bawah ni, ada gua batu. Rock yang dimaksudkan tu adalah gua batu yang berada di bawah ni. Kalau kita masuk ni pintu masuk dia ni. Tuan-tuan boleh tengok ni, Ustaz. Kesa Ustaz ni boleh tengok kan? Tuan-tuan boleh nampak Ustaz punya kesa? Tak jelas Ustaz. Tak jelas. Oh, tak nampak ya. So Ustaz tak boleh nak bantu lah macam mana sebab kesa ni warna putih ya. Boleh nampak tak Ustaz? Ustaz goyang-goyang kesa ni. Nampak ke? Tak nampak? Dah hilang dah. Okey, tak nampak nampak. Ustaz. Nampak. Nampak, jadi nampak, boleh Ustaz. nampak ni. Ya, okey ya. Okey. Jadi depan ni sekali lagi, depan ni dipanggil New Aqsa ataupun Masjid Qibli. Qibli. Tuan-tuan boleh tulis Qaf Ba Lam Ya. Qibli tu maknanya masjid yang paling dekat dengan kiblat. Sebab kiblat kita di selatan, Mekah di selatan. Masjid Aqsa di utara. Sebab tu kita panggil the furthermost. The furthermost kan, paling jauh ya. Jadi imam duduk di bawah ni, di bawah dome ni, Black Dome ni ya. Sebab area ni dipanggil Masjid Qibli kerana paling dekat dengan kiblat. Ni belakang ni dah bukan masjid ni ya. Dia ni paling dekat lah. Imam duduk di paling depan, kita duduk dalam masjid. Kalau dalam masjid ni penuh, kita boleh sembahyang luar ataupun sembahyang bawah masjid. Dia ada underground yang kita panggil sebagai Old Aqsa yang Saidina Umar bina masa dia datang for the first time. Ya, pada tahun yang ke-16 atau 17. 16 lah mungkin lebih tepat 16. Sebab 16 tu kejatuhan negeri Syam lah termasuk Baitul Maqdis. 2 tahun lepas tu berlaku wabak penyakit kan tahun 18 Hijrah yang 25,000 orang ya mati dalam epidemik ya. Ta'un Al-Amwas yang bermula di Palestin. Palestin lah satu kampung nama Amwas bermula epidemik tu yang menyebabkan 25,000 orang ya yang meninggal termasuk para sahabat macam Muaz bin Jabal meninggal. Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah ya, Syurahbil bin Hasanah ya. Yazid bin Abu Sufyan abang Muawiyah ya. Jadi sebab mereka ni wafat, tak ada tokoh-tokoh yang hebat, itu yang akhirnya Umar melantik Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur negeri Syam. Kalau tidak, Muawiyah ni duduk di bawah, ranking bawah. Sebab Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ada. Beliau 10 di Jamin Syurga ya. Ada Muaz bin Jabal, tokoh ulama besar para sahabat.
Ada Syurahbil bin Hasanah, jeneral tentera perang. Ada Yazid bin Abu Sufyan, abang pada Muawiyah. Tapi sebab mereka ni semua meninggal dalam wabak, ya, maka yang tinggal sahabat senior pada masa itu adalah Muawiyah. Sebab tu Muawiyah yang dilantik. Ya, jadi nak apa kita panggil? Nak bagi tahu, ya, pada zaman Omar tu dibina Old Aqsa. Sekarang ni dibina baru ni. Ni dah ada New Aqsa, ya. Jadi kita cerita Dome of the Rock seperti mana soalan Siti Shima tadi, ya. Dome of the Rock ni dia bukan merujuk kepada, ya, kepada rock yang digunakan oleh Nabi untuk naik ke langit, ya. Jadi cerita tu masyhur, ya. Tapi kalau personally Ustaz tanya pada Imam Besar Masjid Aqsa. Sebab biasa kalau Ustaz bawa grup ke Masjid Aqsa, kita akan buat pertemuan istimewa lah. Kita pergi pejabat, ya. Pejabat imam tu duduk di sebelah sini, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan boleh nampak cursor Ustaz ni. Ya, dia di belah bawah ni. Kita pergi personally, ya, sebab biasanya setiap kali lepas solat subuh Ustaz akan buat tadabbur Quran. Kita akan bacalah 3-4 ayat di dalam masjid. So kita tadabburkan, kita cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Daud, cerita, ya, Nabi apa kita panggil, Nabi Zakaria, Imran, ya, Maryam dan juga Hannah. Kita cerita itulah, ya. Sebab mereka tu beribadah dalam Masjid Aqsa ni. Kemudian apa lagi, ya, kita cerita pula Dome of the Rock. Jadi kalau Ustaz tanya pada Syekh Yusuf Abi Sunainah, imam besar Masjid Aqsa, ya, dia biasa dia senyum je. Dia kata betul ke hanging rock apa semua, dia senyum je. Dia kata tak ada hanging rock. Ya, kita kata kita pergi ke dalam Dome of the Rock ni ada batu. Batu tu sebenarnya, tuan-tuan, ya, adalah gua batu yang kita boleh masuk dalam tu dan boleh solat dalam tu. Ketika Nabi datang bersama Jibril, Nabi tambat Buraq di Wailing Wall, ataupun kita tak panggil Wailing Wall, kita panggil Buraq Wall. Ya, Buraq, ya, sebab Buraq diikat situ. Tak ada Wailing Wall lagi. Ya, apa kita panggil tembok ratapan ni tak ada. 1945 baru ada. Ya, ini semua bid'ah yang dibuat oleh orang Yahudi, tuan-tuan. Jadi selepas Nabi tambat, Nabi dibawa oleh Jibril terus masuk ke bawah gua. Sebab tuan-tuan kena bayangkan area masjid, dia punya physical structure tak ada apa kat sini, tuan-tuan. Ya, hanya jadi tempat buangan sampah dan tempat diletakkan binatang-binatang. Ya, jadi ketika Nabi sampai itu, ya, yang ada the only physical structure adalah gua batu. Gua batu tu duduk betul-betul bawah Dome of the Rock ni. Ya, jadi dia punya panggilan nama tu Dome of the Rock kerana ada cave kat bawah tu. Ya, ada gua batu di bawah tu. Jadi dia merujuk pada gua batu. Sebab tu orang panggil, kalau kita datang pada atas, kita nampak dia macam hanging. Dia tak hanging, tuan-tuan. Dia gua. Sebab tu kita boleh masuk bawah. Dia ada buat tangga, kita boleh turun, dan afdal kita solat sunat tahiyatul masjid di situ. Pasal Nabi ketika Nabi sampai, Nabi semayang di situ. Kerana itu adalah satu-satunya tempatnya ada. Walaupun kita boleh semayang di tempat lain, bawah pokok zaitun pun boleh. Tetapi tempat yang paling utama, kata para ulama, adalah di bawah tu. Kerana Nabi bila masuk masjid, Nabi buat masuk kat situ. Seperti mana kita pergi Mekah, ya, kita boleh masuk daripada pintu King Abdul Aziz, boleh masuk daripada pintu Fahad, boleh masuk daripada pintu-pintu yang pelbagai. Tapi pasal apa juga kita masuk daripada Babus Salam? Kerana Nabi ketika sampai di Mekah, Nabi akan masuk melalui Babus Salam. Dan Babus Salam itu terletak di tengah-tengah antara Bukit Safa dan Marwah. Walaupun hotel kita di Zamzam Tower, hotel kita di Hilton, kita kena pergilah ke kanan sikit, jauh lah sikit, ya, kena jalan kaki. Tapi itu peringkat awal. Ya, mula-mula Nabi masuk masjid, Nabi akan masuk daripada Babus Salam. Ya, kali kedua, ketiga, keempat tak ada masalah lah. Kita masuklah daripada pintu yang paling dekat dengan hotel yang kita duduk, tuan-tuan. Kalau kita duduk Safa Tower lah. Ya, kalau kita duduk Zamzam lah. Kita duduk Hilton lah. Ya, kalau kita duduk Intercontinental, ikut mana yang dekat. Tapi mula-mula kita masuk ke Masjid Haram Mekah melalui pintu Babus Salam di tengah-tengah, ataupun dulu dipanggil pintu pintu keluarga Bani Syaibah. Ya, seperti mana kita tahu Abdul Muttalib dipanggil sebagai Syaibah. Masuk situ baru kita sebut, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, ada lagi sambung. Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Fahayina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam sababih. Jadi barulah sesuai kita masuk dalam Babus Salam, masuk Masjid Haram dengan pintu Babus Salam, barulah kita sebut Allahumma antas salam. Sesuailah, ya, doa ataupun zikir itu dibaca ketika masuk pintu Babus Salam tadi. Tapi kalau kita masuk pintu lain, walaupun boleh juga baca, tapi macam tadilah, afdalnya tetap Babus Salam. Jadi kalau kita masuk Masjid Aqsa, kita boleh masuk daripada mana-mana pintu, tetapi solat sunatnya tetap,
ya di bawah apa tuan-tuan? Tetap juga di bawah Dome of the Rock. Kerana Nabi ketika masuk, Nabi semayang di Dome of the Rock. Kemudian bila Nabi nak solat, baru Nabi pergi ke Al-Aqsa. Ya, ke Al-Aqsa. Di mana Nabi mengimamkan solat? Nabi mengimamkan solat di Al-Aqsa. Tapi Nabi tidak facing Mekah sebab masa tu Mekah belum menjadi apa? Mekah belum menjadi kiblat bagi umat Islam. Ya, kita tak menghadap Mekah lagi. Kita menghadap ke Dome of the Rock. Sebab tu yang disebut sebagai kiblat pertama bukan Al-Aqsa, bukan Masjid Qibli, tetapi ini. Tuan-tuan pergi baru tuan-tuan nampak. Baru tuan-tuan tahu macam ni rupanya keadaan. Baru kita faham dia punya situasi tuan-tuan. Sebab orang duk ingat ya Al-Aqsa ni ataupun New Aqsa ni adalah kiblat pertama, bukan. Kiblat pertama Dome of the Rock. Ya, dan orang Yahudi memang telah buat tunnel di bawah ni. Ya, ustaz pernah masuk tunnel ni tuan-tuan, tapi tak sampai bawah lah. Ya, ni ustaz masuk bangunan ni. Ni tempat ni kita boleh pergi tuan-tuan. Ya, ustaz masuk tempat ni. Ya, sebab dia bagi izin untuk kita masuk. Ya, dan sebahagian orang Yahudi ni, terutamanya yang datang daripada apa kita panggil, ya daripada Amerika ke apa, dia orang ni liberal tuan-tuan. Ya, kita boleh bercakap dengan dia. Ya, ustaz pernah beberapa kali dan dia offer kita. Ustaz kata saya nak masuk, nak tengok dalam. Boleh, dia kata you're most welcome. Ya, ustaz masuk tempat ni. Ustaz tengok dia orang buat pengajian, belajar bahasa Hebrew tuan-tuan. Tuan-tuan bayang. Mereka daripada Amerika, daripada Europe, ya, daripada Australia, daripada New Zealand. Mereka datang. Ni semua orang Yahudi. Dan mereka tak pandai bahasa Hebrew. Mereka ambil courses kat sini tuan-tuan. Kadang-kadang 3 bulan course, ya, 1 semester ambil, ya, untuk belajar bahasa Hebrew supaya mereka boleh faham, ya, apa ni, kitab Talmud mereka. Mereka bukan baca Taurat, mereka baca Talmud. Talmud tu in Hebrew, modern Hebrew tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang, ya, Ustaz tu yang Ustaz kata Allahu Akbar, ya, macam ni committednya orang Yahudi. Agama dia salah, tetapi orang dia committed. Cuba tuan-tuan bayang kalau kita tuan-tuan, ya, pergi Mekah ke pergi Madinah, ya, pergi Jordan ke apa, buat one semester Arabic language untuk kita faham Quran, kan bagus tuan-tuan. Orang kita tak se-committed mereka. Kita bercakap pasal Islam, betul, pasal dakwah. Ya, tetapi the language of the Quran kita tak ambil peduli pun tuan-tuan. Kita rasa kita berpada dengan translated version, ya. Maknanya kita baca English version. Kita baca terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Why not? Ya, kita take the opportunity, take up some Arabic classes until we can understand, ya, the language, the beauty of the Quran tuan-tuan. Ya, bukan the spoken language of Arabic. Ya, kita belajar yang Quranic language tuan-tuan, Quranic Arabic. Memang kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan kata patutlah, ya, orang Yahudi ni, ya, dia apa kita panggil, ya, dia memang apa ni, taksub dengan agama dia tuan-tuan. Sebab mereka dididik macam tu. Ya, dididik ni tempat kita, ni kampung kita, ni negeri kita. Orang Arab yang ambil. Dia didik masyarakat dia macam tu tuan-tuan. Sebab tu mereka bom orang Arab, mereka bunuh orang Arab, mereka tak ada rasa apa. Mereka rasa mereka dapat pahala tuan-tuan. Itu didikan dia, ya. Kita tak didik anak-anak kita macam tu tuan-tuan. Sebab kita tidak didik anak kita untuk benci orang lain dah. Kita ajar anak-anak kita untuk apa, ya, untuk hidup harmoni, untuk ada rahmah pada orang lain. Lain tuan-tuan, ya. Sebab tu kita tengok orang Yahudi yang ekstremis memang teruk tuan-tuan. Memang dia benci, dia tak suka. Ya, memang dia tak suka tuan-tuan, ya. Cuba tuan-tuan bayang. Masuk ke tempat ibadah dia. Kita kena pakai kifah. Kifah tu dia punya apa ni, apa kita panggil, kopiah kecil dia tuan-tuan, ya. Sebab tu Ustaz bagi tahu awal pada jamaah. Bawa something, topi ke, bawa kopiah ke, bawa apa. Bila kita masuk tempat ibadah dia, ya, itu memang macam kita masuk masjid lah, kita pakai kopiah. Contoh. Tuan-tuan tengok orang daripada masyarakat mana contoh. Ya, orang India contoh, orang Pakistan, orang Bangladesh. Kalau dia tak pakai kopiah pun, masuk masjid tuan-tuan nak sembahyang, ya, dia pakai sapu tangan. Handkerchief tu dibuat macam kopiah tuan-tuan, ya. Sampai peringkat begitu kita kata. Ya, hormat masuk masjid ni. Kita kadang masuk masjid tak ambil peduli pun tuan-tuan, ya. Jadi kalau begitulah yang dididik masyarakat Yahudi, dia akan jadi committed pada agama dia. Agama dia salah tuan-tuan. Ya, dia tak baca Taurat, ya, tak baca Torah, ya, dia baca Talmud. Tapi still tuan-tuan, ya, dia tengok committed pada agama dia. Agama dia salah. Ya. Kita yang agama betul, Siratul Mustaqim tuan-tuan, kita tak buat macam tu. Jadi bila tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan banyak belajar daripada budaya yang baik yang mereka buat. Walaupun apa yang mereka ajar tu salah. Jadi cerita tunnel betul, ya. Tuan-tuan, dia dah buat tunnel ni sejak 1960-an tuan-tuan. Sebab itu bawah ni tuan-tuan, struktur bawah ni, ya, secara umum strukturnya makin lemah. Ya, struktur Masjid Aqsa ni. Pasal bagi mereka nak jumpa kitab-kitab yang dikarang oleh zaman Nabi Sulaiman tu, ya, bagi mereka kitab-kitab suci. Kerana mereka berpendapat Nabi Sulaiman, ya, boleh menguasai jin, ya. Pasal apa dia boleh menguasai jin? Sebab dia ada
kitab-kitab dia, ada bacaan dia dan sebagainya, tuan-tuan. Ya. Yang mereka kata kalau kita jumpa kitab-kitab tu, kita boleh menguasai dunia. Dia percaya macam tu, tuan-tuan. Ya. Dan sampai sekarang dia tak jumpa benda-benda tu. Memang tak ada pun. Ya, Nabi Sulaiman Allah bagi kelebihan untuk menguasai jin, ya. Apa ni, memahami bahasa burung, bahasa binatang dan sebagainya. Seperti mana disebut oleh Allah dalam surah An-Naml kan, surah 27. So balik pada cerita tadi, tuan-tuan, ya. Cerita Hanging Rock tu adalah cerita yang kita tak tahu daripada mana datanglah. Ya, tapi kalau tokoh-tokoh ulama termasuk Imam Besar Masjid Al-Aqsa, dia ketawa je kalau kita sebut. Dia kata tak ada pun. Ya, bawah tu adalah gua batu. Jadi Dome of the Rock tu, ya, merujuk kepada gua batu yang berada di bawah dom tu. Ya, sebab dom tu dibuat daripada apa, tuan-tuan? Ya, dia apa ni, emas, ya. Kerana sesuai dengan sekitar-sekitar ni, kalau tuan-tuan tengok, ya, dia punya gereja-gereja besar, Ortodok, Katolik dan sebagainya, semua emas, tuan-tuan. Jadi ketika Khalifah, ya, Sultan Abdul Malik bin Marwan, ya, beliau menjadi khalifah kerajaan Bani Umayyah, ya, beliau telah mencadangkan supaya dibina dengan, ya, dengan harta dia lah, ya, dengan emas, dengan harta yang dimiliki, supaya nampak masjid tu gah. Bukan kita nak riak tak, tapi supaya dia dapat mengimbangi persekitaran. Sebab persekitaran tu penuh dengan gereja-gereja. Tuan-tuan tengok memang, ya, memang kita kata hebat lah, tuan-tuan. Jadi masjid tu lagi hebat sebab dia duduk ke atas bukit. Ya, dipanggil apa ni, apa kita panggil? Ya, dipanggil Temple Mount. Orang putih, ya, orang apa ni, apa orang Yahudi panggil Temple Mount. Memang tempat tu tinggi. Ya, memang dia, sebab tu daripada bawah ni tuan-tuan kena naik tangga ni, ada tangga. Ni tangga, tuan-tuan. Biasa kita tangkap gambar kat sini. Ya. Jadi dia punya apa kita panggil, dia punya tempat ni kena naik atas. Ya, dia memang tempat tinggi. Tempat ni lah yang dikendaki oleh orang apa? Ya, oleh orang Yahudi, ya. Sebab mereka kata macam tadi Kak Syima sebut, ya, Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim di sini, bukan, tuan-tuan. Nabi Ismail disembelih di Mina. Ya. Sebenarnya yang disembelih di sini kata mereka adalah Nabi Ishak. Bagi mereka yang lebih mulia adalah Ishak, bukan Ismail. Kerana Ishak, ya, dia kekal daripada awal sampai akhir, dia duduk di Palestin. Memang kuburnya pun ada di Hebron, di Palestin juga. Sedangkan Nabi Ismail masa kecil saja lahir di Palestin, tapi kemudian dibawa oleh ibunya Hajar yang merupakan seorang hamba. Bagi mereka hamba, Hajar bukan hamba. Tuan-tuan boleh baca dalam The Seal Nectar, ya. Hajar bukan hamba, Hajar adalah anak kepada puteri, ya, apa ni, Firaun Mesir pada masa itu, tuan-tuan, Raja Mesir. Ya, beliau ni adalah seorang princess, tuan-tuan. Dia bukannya hamba. Ya, dan dia beriman dengan Nabi Allah Ibrahim, ya, mengandung, lahirkan anak, kemudian Allah perintah untuk bawa dia pergi ke Mekah. Pisahkan dia lah, ya, sementara daripada Sarah yang belum ada anak lagi. 13 tahun selepas Nabi Ismail lahir baru Nabi Ishak. Dan kata orang Yahudi, yang disembelih adalah Ishak dan disembelih di bawah Dome of the Rock. Jadi semua tu benda-benda yang diada-adakan, tuan-tuan, bukan tak sahih lah, ya. Okey, apa Kak Syima, okey? Ya, soalan tadi Ustaz ada yang Ustaz missing tak jawab? Terima kasih. Jazakallah Ya, khair. Wa antum jazakumullah khairan. Ya, Kak Nap ada soalan tadi? Saya nak tanya, so Rasulullah di Mi'raj dari bawah gua tu lah Ustaz? Pada masa tu daripada bawah lah, mana sebab Dome of the Rock tak ada lagi. Cuma kalau kita pergi sekarang, tuan-tuan, ya, pergi sekarang, dia ada ni. Ya, dia ada satu ni, dia panggil apa kita panggil? Dome of Ascension dia panggil. Ya, dia ada sebelah ni, tuan-tuan. Ya, macam mihrab ni. Ada mihrab, tempat, ya, Nabi di Mi'rajkan, maknanya bukan betul-betul daripada bawah gua tu. Nabi keluar daripada gua, Nabi pergi ke sebelah kiri kata mereka. Sebab ni dom kecil ni dom besar, Dome of the Rock. Sebelah dia ni, ya, dia panggil Dome of Ascension. Ya, ataupun mihrab apa ni, mihrab as-su'ud, ya, maknanya mihrab tempat Nabi diangkat ke langit. Ya, jadi maksudnya dia bukan betul-betul dalam gua lah, seperti mana peristiwa Nabi dah bertemu dengan Jibril. Kalau Nabi duduk dalam gua Hira, Jibril tu macam mana Jibril yang besar nak masuk dalam gua, tuan-tuan? Nabi keluar daripada gua, bertemu dengan Jibril di atas Jabal Nur, bukan dalam gua, tuan-tuan. Nabi beribadah dalam gua, betul. Tapi ketika bertemu dengan Jibril, Nabi keluar daripada gua. Sama macam Nabi SAW ketika di Mi'rajkan, bukan daripada gua, tapi di sebelah gua tu. Ya, tuan-tuan akan tengok ni kecil ni. Ya, tuan-tuan boleh tengok gambaran lebih luas lah. Semua area ni. Ya, silakan. Ada apa lagi, Ustaz, tuan-tuan? Ya. nak tanya Ustaz, yang Okey. Wailing Wall tu tadi saya tak nampak kat mana cursor Ustaz ni. Ni sini. Ni daripada Ya? masjid, turun tangga,
Ah. Kembali ke sini, ini Wailing Wall. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Ya sama. Kita panggil Burak Wall. Ya, dulu sebab dia di luar masjid. Sebab itulah ditambah burak di situ. Ya. Kemudian ni ada pintu. Tuan-tuan nampak ada 3 pintu ni. Daripada dalam pintu ni dia buat tunnel. Sebab tunnel ni menuju ke ni kan, Dome of the Rock ni. Ya, dia buat tunnel ni besar. Ya, Ustaz tak masuk tunnel tu. Tapi Ustaz masuk Okey, dia punya okey. permulaan dia. Ya, personally Ustaz pernah masuk 2 kali dalam tu, tuan-tuan. Ya, dan dia tengok kita semacam lah, tapi dia tak boleh nak halau kita sebab tempat ni semua adalah tempat kita panggil ya macam common area. Ya, orang Yahudi pun boleh masuk, orang Islam pun boleh masuk, orang Kristian pun boleh masuk. Ya, tapi macam tadilah, bukan kita nak apa, kita nak tengok apa sebenarnya yang ada dibuat dalam tu. Ya, dia tengah baca kitab Talmud, dia belajar, dia ibadah lah tuan-tuan. Ya, dia nodding kepala dia macam tu ya dalam tempat tu. Sebab kawasan luar ni kalau kita datang musim panas ni tempat ni. Tetapi dia separate tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak tengah-tengah ni? Macam ada satu garis ni, garis kat tengah-tengah ni di Dome of the Rock, di Wailing Wall ni, sebelah kiri orang lelaki, sebelah kanan perempuan. Dia separate tuan-tuan. Ya, dia separate kan. Dia bukan campur lelaki perempuan satu tempat tak. Ya, Jadi sebab tu selalu dia komen, ya orang Islam dia kata tak ada segregation. Masa tawaf lelaki perempuan campur. Maksudnya apa yang betul juga tuan-tuan. Dia ada point lah dia cakap itu sebab di Wailing Wall mereka tak sama. Dia perempuan lelaki-lelaki. Dia tak sama. Dia ada ni macam garis ni tuan-tuan ya. Memisahkan antara dua area, kawasan lelaki sebelah kiri, kawasan perempuan sebelah kanan. Tapi yang dalam ni kebanyakannya lelaki saja ya. Jadi tuan-tuan boleh ziarah tempat ni lah ya. Tapi kalau tak ada tujuan apa-apa tak payahlah, kita boleh tengok daripada jauh. Biasa kita akan pergi sebelah atas ni. Sebelah atas ni ada ya rumah-rumah bekas orang Morocco, kita boleh naik atas tu dan kita boleh tengok daripada jauh saja. Tak ada tujuan lah tuan-tuan nak masuk. Ya, tapi Ustaz masuk sebab nak tengok ya, nak tahu apa benda. Ya, apa yang berlaku dalam tu. Sebab kalau kita daripada atas kita tak tahu. Jadi Ustaz masuk, ya Ustaz pergi kat situ dan kita masuk dalam dia punya tunnel ni kat bawah ni ya. Baru kita tahu betul rupanya memang mereka buat tunnel. Ya. By right tuan-tuan ni tempat-tempat ni sepatutnya dah roboh tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertahankan. Jangan bimbanglah tuan-tuan, tak roboh insya-Allah. Ya, Allah pertahankan. Ya, ada soalan lain silakan. Ustaz, Kak Wan ni nak tanya daripada Masjid Al-Aqsa sampai ke dia ada pintu tu berapa dia punya distance? Daripada mana? Distance katalah kita masuk daripada Masjid Al-Aqsa ni nak sampai ke sebelah sana lah pintu King Solomon ke dia punya distance of the whole masjid ni. Agaknya besar mana? Yang pertama Ustaz rasa tuan-tuan ada keliru kat sini. Masjid Aqsa dengan ini semua ni the old city of Jerusalem tuan-tuan. The old city of Jerusalem ada 8 pintu besar. Ya, 8 pintu besar tu macam saya sebut tadi lah. King Herod's Gate, ya, ada Dung Gate, ada Golden Gate, ada Lions Gate, tu semua ada 8. Itu the whole city tu. The whole city tu yang ada fortress city. Ya, dia bangunan yang ada defensive wall, itu semua tu. Dalam tu tuan-tuan, ya, one part of the area tu adalah Muslim quarter. Dia ada 4 quarter pula dalam tu. Dia ada Orthodox Christian quarter, ada Armenia, ya. Dia ada Jewish quarter dan ada Muslim quarter. Maknanya the whole city of Jerusalem ni divided into 4 quarter. Dalam quarter Muslim itulah adanya Masjid Aqsa ni. Masjid Aqsa ni tak besar sangat tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan masuk daripada pintu macam tadi ya, kat mana tadi kalau nak tunjuk. Ya, ni yang 4 segi ni. Hotel-hotel kita semua duduk kat luar ni. Tuan-tuan, tengok cursor Ustaz ni. Hotel tuan-tuan duduk kat luar, ya. Jadi kita tak boleh bawa kenderaan masuk dalam, ya. Jadi kalau hotel yang Ustaz duduk biasanya kita panggil apa nama hotel tu ya. Apa ni? Golden Wall Hotel, Golden Wall. Ya, tadi Golden Gate, ini Golden Wall. Golden Wall ni antara hotel Muslim yang paling dekat. Ya, biasa Ustaz akan duduk di situ lah sebab dia paling dekat. Lebih kurang 30 meter dah sampai pintu. Ni semua the old city ni. Ni old city tuan-tuan, besar old city ni, ya. Daripada hotel pergi ke pintu tu 30 meter. Daripada pintu tu masuk ke pintu. Ni semua Masjid Aqsa ni yang 4 segi ni. Ya, ada banyak pintu. 1 2 3 4 5 6 7. Paling kurang ada 8 atau 9 pintu juga. Ya, maknanya ada pintu the old city, ada pintu. Jadi
Yang mana satu yang akak masukkan? Daripada hotel kat luar ke? Daripada pintu masuk yang ada pokok zaitun sampai ke... Ustaz nak kena tanya, yang mana satu yang dimasukkan? Yang mana satu? Saya nak tanya dia punya the whole area, the old city tu, dalam tu yang Ustaz kata kita boleh solat di mana-mana tu, which area? Dalam ni je 4 segi ni. Ni Yang masjid. situ 4 segi ni je. Yang kat luar-luar ni boleh solat tapi tak dapat lah 500 kali ganda, 1000 kali ganda tak dapat lah. Dia mesti dalam area ni, dalam wall ni, dia ada wall ni, masjid wall. Bukannya the old city wall tu, bukan. Old city tak dapat, tuan-tuan. Okey, Ya, faham. Jadi kalau apa kita panggil, ya, kalau kita masuk daripada pintu utara ni utara ni selatan, ya. Jadi daripada utara ni kita masuk, kita akan pergi naik ke atas apa ni, Dome of the Rock, tu turun tangga pergi ke masjid ni. Jarak perjalanan ni mungkin dalam 800 meter kot, lebih kurang 800 meter. Okey. Ya, tapi kalau orang yang ada masalah kaki, dia nak naik wheelchair, kita ada jalan bawah ni. Ya, boleh tolak. Maknanya kalau dia pergi dengan anak dia, contoh mak ustaz pun ada bawa jamaah yang ada masalah kaki, masalah lutut, ya. So anak dia boleh tolak dia daripada, tak ada hal, tuan-tuan. Dia memang ada, dia ada lane, ada laluan untuk wheelchair, memang ada. Ya, so tak bimbang lah. Jadi dia tak perlulah naik atas apa ni, bukit ni tadi. Ya, dia boleh lalu pakai wheelchair tadi, lalu tepi ni dan terus masuk ke apa ni, masjid apa ni, New Aqsa ni, boleh. Tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, kalau kita sihat lagi baguslah, ya. Tapi untuk naik atas ni kita slow-slow kita naik, boleh masuk dalam masjid. Tapi kalau kita nak duduk di luar untuk solat pun tak ada masalah, ya, kerana kita boleh bawa wheelchair sampai ke masjid. Wheelchair boleh masuk dalam masjid. Ya, cuma biasa kita tak masuk lah betul-betul dalam masjid. Mana di pintu masjid kita semayang di luar lah kalau orang yang wheelchair. Tapi kalau yang lain boleh masuk kat depan ni, tak ada hal. Jadi jarak ni lebih kurang 800 meter lah lebih kurang. Ya, jadi memang tuan-tuan tak boleh bayang macam pergi Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi lah. Ya, Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah tu jauh lebih dekat lah. Hotel tu dengan tempat solat tu jauh lebih dekat. Kalau sini memang ada cabaran lah sikit. Tapi tuan-tuan macam biasalah, ya. Kalau tuan-tuan tak boleh nak berjalan, kita biasa sebab tu kita pergi grup, tuan-tuan. Kita ramai-ramai pergi jalan, kita tak terasa. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ada masalah, kita boleh naik teksi. Naik teksi, tuan-tuan akan masuk daripada pintu yang paling dekat. Sebab kalau daripada hotel tu, ya, Ustaz kena tunjuk, tuan-tuan akan masuk daripada King Herod's Gate. King Herod tu yang paling dekat dengan Golden Wall yang Ustaz selalu duduk tu lah, ya. Sebab dia hotel Muslim. Sebab hotel-hotel kebanyakannya Kristian dan Yahudi punya, tuan-tuan. Jadi kita bila pergi, Ustaz personally, sebab tu kita pergi, bila kita pergi, kita sewa hotel orang Islam. Kita makan di restoran orang Islam. Kita sewa transportation, semua orang Islam punya, tuan-tuan. Ya, sebab orang Kristian dan Yahudi, dia takkan bantu orang Islam. Kalau kita orang Malaysia, kalau Ustaz tak buat package, tak bawa orang, ya, kalau Ustaz-Ustaz yang lain yang buat package tak bawa, ya, siapa nak pergi kedai orang Islam? Dia orang takkan bantu, tuan-tuan. Kita lah bantu. Ya, Ustaz yang bawa duit zakat. Ya, Ustaz yang bawa, ya. Kadang-kadang, ya, Ustaz pun biasa bawa 20,000 US dollar, 25,000 tu biasa, tuan-tuan. Tapi macam tadilah, sebab Ustaz tak boleh bank in. Kalau bank in bahaya, tuan-tuan. Ya, jadi kita bawa in cash. Ya, tapi Ustaz pegang 2,000 US dollar. Yang orang lain akan pegang. Ustaz distribute lah. Supaya kita tak kena tangkap. Ya, macam Ustaz Amin, masa Ustaz Amin pergi, Ustaz Amin bawa lebih daripada tu. Ya, dan dia tak distribute. Sebab tu Ustaz Amin kena tangkap. Dan Ustaz Amin tak boleh masuk dalam apa ni, di Palestin. Tak boleh masuk, tuan-tuan. Sampai sekarang dia dah pasang lawyer, dia fight. Tak menang lagi, tuan-tuan. Sebab tu kalau pergi dengan Ustaz Amin tak boleh pergi. Budak-budak dia yang akan pergi. Ya, tapi kita belajar daripada kesilapan orang. Ustaz, saya personally kita belajar daripada orang lain. Ya, kita tengok, oh tak boleh. So tak boleh, kita tak isytihar lah. Sebab tu kita guna WhatsApp je, tuan-tuan. Ya, kita tak isytihar dekat radio, dekat TV. Ustaz tak isytihar. Ya, kita isytihar dalam pengajian, kelas pengajian, Zoom online dan sebagainya. Ya, so far alhamdulillah baik, bagus, dan kita bagi duit direct kepada masjid. Kita bagi duit direct kepada community leader. Kita bagi direct pada imam-imam masjid. Kita tak bagi orang tengah, tuan-tuan. Ustaz tak pakai NGO, tak pakai. Kita direct bagi. Dan tuan-tuan puas hati sebab tuan-tuan boleh pergi rumah dia. Tuan-tuan boleh tengok kesusahan dia, ya, dia nak bayar cukai pintu sebab yalah, ya, kita tahu orang Yahudi ni kenakan cukai pintu yang tinggi, dan kalau dia tak boleh bayar, dia kena halau, tuan-tuan. Jadi apa kita buat? Kita tolong bayarkan. Ya, kita tolong buat program untuk anak-anak dia, ya. Untuk sekolah yang ada di dalam ni, dalam masjid ni ada sekolah.
ada madrasah, ada sekolah, ya. Ada apa kita panggil, ada library, tuan-tuan, ya. Dia happening, tuan. Dia lain, dia bukan macam Mekah Madinah, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan tengok, ya, bagaimana Mekah Madinah ni cantik, tuan-tuan, ya. Dia ada kerajaan Arab Saudi, ya. Kalau di sini tuan-tuan tengok daif, ya. Tetapi alhamdulillah kerajaan Jordan bantu, ya. Umat Islam daripada Turki dan sebagainya bantu. Jadi tuan-tuan boleh tengok suasana dia sangat berbeza. Ya, tuan-tuan boleh tengok, ya, dia menyediakan sarapan, ya. Walaupun dia ada, tuan-tuan, ya, ustaz bagi tahu kepada tuan-tuan. Kita apa kita panggil, kadang-kadang kita bawa gula-gula, bawa coklat, bawa biskut sebagainya, tuan-tuan, ya. Kita bagi pada dia. Ni budak-budak ni lapar, tuan-tuan, kadang-kadang, ya. Ustaz, kita bagi satu coklat bar untuk dia makan, tuan-tuan. Ni Snickers contoh, ya. Bila dia ada 3 orang, dia boleh patahkan 3, tuan-tuan. Dia tak makan semua, tuan-tuan, walaupun dia lapar. Ya, dia belajar untuk berkongsi. Anak-anak kita tak pandai buat macam tu, tuan-tuan. Bila tuan-tuan pergi, tuan-tuan, sebab tu saya kata it's a must, tuan-tuan. It's a must visit place. Tuan-tuan kena pergi. Ya, sebab Bila, nak ikut. Ustaz? Apa dia? Bila? Dah 40 kali ustaz pergi, ustaz dah offer, tuan-tuan tak nak datang, tak nak ikut. Ya, dah Orang 40 masa kali tu dah. tak kenal pun Ustaz lagi, Ustaz. Macam mana, ya? Takkan kita nak apa ni, iklan diri kita kan? Tunggulah habis Gaza punya peperangan, tuan-tuan, ya. Tak, kita jangan pergi sekarang lah. Sebab peperangan sedang berlaku, tuan-tuan nak pergi ke sana macam kita tak menghargai apa yang diperjuangkan oleh masyarakat Palestin, tuan-tuan. Memang ada orang buat, tapi ustaz tak nak buat. Sebab ini bukan masa yang sesuai. Cuba tuan-tuan bayang, mereka sedang diserang, tiba-tiba kita nak pergi. Masjid Al-Aqsa memang tak ada gangguan. Selamat, tuan-tuan, tapi nantilah. Ya, sebab tu tuan-tuan, ya, dalam hati dan benak tuan-tuan mesti tuan-tuan plan. Tuan-tuan boleh pergi seluruh dunia. Pasal apa Masjid Al-Aqsa tak boleh pergi, tuan-tuan, ya? Seperti mana kita boleh pergi semua tempat, boleh pergi Spain, kita boleh pergi Portugal, kita boleh pergi Morocco, kita boleh pergi Russia, Ukraine. Ustaz pun pergi, tuan-tuan, tempat-tempat tu. Ya, tetapi pasal apa Masjid Al-Aqsa orang tak pergi, ya? Masih lagi orang duk sebut Yusuf Qaradawi bagi fatwa kata haram. Tuan-tuan kena update kan maklumat-maklumat tersebut, tuan-tuan. Kita tengok fatwa terbaru, ya, yang dah ada dalam apa kita panggil, ya, dalam website, ya. Apa ni kita kata, apa kita panggil, ya, apa ni, Arab League punya majlis fatwa, ya, OIC punya majlis fatwa. Cuba tuan-tuan tengok apa hukum ni, tuan-tuan, ya. Tokoh-tokoh ulama, ya, mufti kita dulu, menteri agama pun pergi, tuan-tuan, ya. Dr. Zul, kita tengok tokoh-tokoh besar-besar, ya. Kalau di apa kita panggil, ya, kalau di US, di UK, ya, sebahagian mereka memang tuan-tuan kena faham ketika Nabi, sebab tu perbincangannya panjang, tuan-tuan. Ustaz boleh buat perbincangan panjang, tuan-tuan, ya, tapi macam tadilah, yang faham, yang tak faham dia akan terus dengan ketidakfahaman dia lah. Itu nak buat macam mana kan, ya, sebab kita tak boleh nak pengaruhi orang, tuan-tuan, ya. Tetapi kita boleh bagi dalil, kita boleh bagi cerita detail, tapi dia kena duduk sekejap bincang. Ya, kalau kita masih, sebab kita update banyak benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan. Tapi agama ni kadang-kadang kita tak update kan maklumat-maklumat terbaru, fatwa-fatwa terbaru. Kita masih pakai yang lama-lama. Tak boleh lah, tuan-tuan. Mana boleh, ya. Kita kena up to date lah dalam bab yang berkaitan dengan fatwa, ya. Okey, tak apa, itu cerita. Mudah-mudahan Allah memudahkan akan datang, tuan-tuan, ya. Pergi tempat lain dulu lah, tuan-tuan. Pergi tempat lain dulu, ya. By the time nanti kita pergi, kita akan pergi. Tapi macam tadilah, tuan-tuan. Ramai orang berminat nak pergi, tapi by the time kita offer macam tadilah, ya. Kadang-kadang manusia ni dia come up dengan macam-macam alasan pula. Tak boleh lah, itulah ni, ya. Ustaz kata Ustaz 40 kali dah pergi. Ya, Ustaz dah offer tuan-tuan berpuluh-puluh kali. Tapi takkan setiap kali kita offer, tuan-tuan ada anak nak kahwin, ya, nenek sakit, ya, ada banjir, ada tu. Takkan all the time dengan alasan yang sama, tuan-tuan. Ustaz cakap mudah aja, tuan-tuan. Agama ni kalau kita bersungguh dapat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan acuh tak acuh, macam itulah, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan nak belajar bahasa Arab, tuan-tuan bersungguh, insya-Allah Allah bagi. Tuan-tuan nak belajar tentang apa? Tentang sirah, tentang tafsir, tentang hadis. Kalau kita bersungguh, kita dapat, tuan-tuan. Pasal apa kita tak berapa dapat? Sebab kita pun tak bersungguh. Ya. Kalau kita buat sesuatu tu bersungguh, insya-Allah Allah bagi. It's a matter of time, tuan-tuan. Mungkin 2 tahun, 3 tahun kita dapat, ya. Dia macam tu, ya. Mungkin apa ni, bila Ustaz cakap macam ni, tuan-tuan terasa. Tak apa, tuan-tuan. Memang tujuan ni nak bagi tuan-tuan terasa. Ya, Ustaz kena ketuk, tuan-tuan, ya. Sebab kalau kita cubit-cubit je tak main, tuan-tuan. Tak pakai. Dia kena ketuk kepala, tuan-tuan. Ni baru dia jadi. Sorry Kak Menyetun, ya. Tak terasa pun, Ustaz. Kalau tak terasa rugi, mana takkan pergilah, tak terasa. Nak pergi, Ustaz. Dah lama nak pergi. Tiba-tiba pula jadi macam ini perang.
Ya, nak buat macam Tak mana? apalah, Ada yang lain. belum rezeki Ustaz. Okey tuan-tuan ya. Ini panjang cerita dia. Kita tak ada masa yang banyak ya. Jadi kita cuma sebut macam tadilah ya. Tuan-tuan yang ada buku jilid pertama ya. Jilid 1 ya. Ni buku jilid 1 tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengoklah ya. Di bab yang berkaitan Isra' Mi'raj ada pendetilan tuan-tuan ya. 50 waktu diringankan menjadi 5, betul. Itu dalam Sahih Bukhari ada sebut ya, riwayat Anas bin Malik ya. Dan Nabi bukan naik 9 kali. Ada orang kata naik 9 kali. Naik aja 50 jadi 45, jadi 40, jadi 35, tak betul tuan-tuan ya. Setiap kali Nabi naik Allah kurangi 10. Naik kali pertama dapat 50 kan? Turun, Nabi Musa kata naik lagi. Nabi naik kali pertama selepas 50 dapat 40. Naik kali kedua dapat 30. Naik kali ketiga dapat 20. Naik kali keempat dapat 10. Yang last kali kelima Nabi naik dapat 5. Nabi Musa kata, Muhammad pergi lagi ya, umat aku dulu ya 2 waktu saja. Itu pun tak mampu buat. Nabi kata malu aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebab tu Nabi pun berlalu pergi. Nabi turun dah. Dan ya Nabi mendengar suara ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Aku dah redha dah. Maknanya Nabi redha, Allah redha, dan Allah kira macam 50 juga tuan-tuan. Sebab umat Muhammad ni likulli hasanatin ya asyru amsalihah. Setiap ya satu kebaikan yang dibuat diganda 10. Maknanya walaupun kita buat 5 kali 10, 50. Sama tuan-tuan. Pahalanya tetap sama. Itu ya maha pemurah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat manusia tuan-tuan. Umat Islam, ya umat Muhammad terutamanya. Okey ya. Jadi reaksi musyrikin kita baca sebelum kita tamat. Rasulullah balik semula ke Mekah pada malam yang sama. Meaning ya Nabi keluar selepas Isyak, Nabi balik before subuh, before fajar. Esok pagi Nabi ke tempat perhimpunan musyrikin, jumpa dengan Abu Jahal, ya. Nabi cerita tentang Isra', Mi'raj tak masuk tuan-tuan ya. Nabi cerita Isra' saja, Mi'raj ni padam. Ya. Tak betul, ya. Abu Jahal panggil orang Quraisy nak kumpul, nak dengar Nabi sebut. Sebab Abu Jahal kata, inilah peluang kita nak buat orang jadi lagi tak percaya pada Muhammad ni. Setelah mendengar Rasulullah, ya, ada yang tepuk tangan, ada yang letak kedua tangan atas kepala, semuanya hairan. Pelik, ya. Perjalanan 3 minggu pergi, 3 minggu balik, Muhammad pergi 1 malam. Ya, impossible. Ya, ada yang kembali semula kepada ajaran syirik, ada yang murtad kerana imannya lemah, ya. Yang mempunyai iman yang tinggi Abu Bakar lah, ya. Dalam Sirah Ibn Hisham disebut Muhammad berkata benar. Kalau Muhammad kata dia pergi jauh daripada tu, ya, ke langit sekalipun aku percaya. Itu Abu Bakar tuan-tuan, ya. Tapi orang lain tak percaya. Sedangkan Nabi tak cerita pergi langit lagi, baru cerita sampai Masjid Aqsa je. Nanti orang tanya kan, pasal apa Nabi tak naik tu daripada Mekah? Jawapannya mudah aja, sebab kalau Nabi kata naik daripada Mekah, orang tak boleh nak tanya Nabi, ya, sebab Mekah ni Nabi duduk di Mekah, lahir di Mekah. Tapi kalau Nabi naik daripada Baitul Maqdis dan orang tahu Nabi Muhammad tak pernah pergi Baitul Maqdis. Walaupun sekali Nabi tak pernah pergi. Jadi bila Nabi kata Nabi pergi melalui Baitul Maqdis, bukan daripada masjid. Masjid tak ada tuan-tuan ya. Yang ada dekat kawasan masjid tadi apa tuan-tuan? Apa yang ada dekat kawasan masjid, Kak Madatun? The only physical structure yang ada di masjid tu apa dia? Tembok-tembok kan? Tembok, tak ada tembok. Apa yang ada dekat kawasan tu? Tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang ada? Tadi dah sebut banyak kali dah. Pertanyaan Apa? Kak Simah tadi. Apa? Old Itu. City Al-Aqsa, Masjid Old City. Mana ada tuan-tuan? Tu zaman Old Sayyidina Aqsa. Umar. The gua, batu. Ada gua. Gua, Gua Ustaz. Ya, gua batu. Gua batu tu yang ada, the only physical structure yang ada adalah gua batu. Sebab tu, bila nak solat, ya, Jibril bawa Nabi sembahyang dalam gua batu tu. Lepas tu Nabi keluar, pergi ke mana? Nabi keluar menuju ke area Old Aqsa. Old Aqsa tak ada lagi. Old Aqsa dibina bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibina zaman Umar. Zaman Umar, ya. Kalau Umar menguasai Jerusalem tahun yang ke-17, Nabi wafat tahun 11. Maknanya 6 tahun lepas Nabi wafat, baru dibina Old Aqsa. Old Aqsa Ustaz. ni depan ni je, ya. Nabi sehingga dia wafat memang dia tak pernah pergi ke Masjidil Aqsa tu Ustaz. Baitul Pernah Maqdis. inilah kali Isra Mi'raj tu jelah satu-satu Ini kali. jelas sekali lah. Ya. Okey. Jadi Omar pun tak pernah pergi. Bila Omar pergi? Omar pergi ketika menerima kunci
the old city of Jerusalem. Tuan-tuan kena faham ya. Masjid ni hanya 1/4 saja. Dia okey. Old City of Jerusalem tu dia terbahagi 4. Ada Muslim Quarter. Dia ada Muslim Quarter tu paling besar lah. Muslim Quarter ada apa ni Catholic ya punya area punya quarter, ada Armenian punya quarter dan ada Jewish, ada 4. Memang ada 4 tuan-tuan ya. Dalam Muslim Quarter tu ada bandar, ada pasar, ada kedai, ada macam-macam ya. Dan part of Muslim Quarter tu ada masjid ni. Ada masjid ni tuan-tuan. Ya, jadi masjid ni bukan the only place yang ada dalam Muslim Quarter tu, sebab ada sekolah, ada kedai, even ada masjid lagi dekat dalam apa ni Muslim Quarter tu. Ada masjid. Antaranya lah Masjid Saidina Umar. Ya, ketika Umar masuk dalam the old city ni, Umar jumpa dengan ketua padri, Sopronius nama dia tuan-tuan. Ya, dia bagi kunci dan masuk waktu asar sebagai riwayat sebut, dia offer Umar untuk sembahyang dalam masjid. Dalam apa ni gereja ya. Kita panggil gereja tu Church of the Holy Sepulchre nama dia tuan-tuan ya. Jadi Umar kata bukan aku tak nak sembahyang dalam ni. Aku bimbang kalau aku sembahyang nanti orang Islam yang ekstrim datang, dia convert gereja jadi masjid. So Umar kata aku nak sembahyang kat luar. Tempat Umar sembahyang kat luar tu sekarang sudah menjadi Masjid Umar. Betul-betul facing ya the Holy Sepulchre tuan-tuan. Suasana dia berbeza, tuan-tuan akan tengok dalam tu sangat. Tuan-tuan kata Allahu Akbar ya. Gambaran tu tuan-tuan tak dapat di Mekah, Madinah, pergi Turki, tuan-tuan tak dapat tuan-tuan. Dia memang lain daripada yang lain suasana dia ya. Jadi bila Umar sembahyang di situ ya, maka dibina. Sekarang sudah dibina. Bukanlah dibina zaman Umar tu, kemudianlah ya. Jadi dia ada masjid-masjid lain lagi. Jadi masjid-masjid ni tuan-tuan berfungsilah walaupun Masjid Aqsa tu azan ya, yang masjid lain masih berfungsi lagi. Orang sembahyang kat luar. Sebab nak jalan nak pergi Aqsa tu mungkin orang tua ke apa tak nak pergilah ya. Orang muda mungkin boleh pergi. Macam kita di Mekah ya, ketika Masjid Haram Mekah azan, Masjid Kucing ya, Masjid Jin, masjid apa tu ada azan tak? Ada azan tuan-tuan, dan orang sembahyang di luar ya, di masjid selain daripada Masjid Haram Mekah. Dan dapat tak pahala 1,000? Dapat pahala tuan-tuan. Sebab Masjid Haram Mekah ni area Haram Mekah tu berbeza. Dia bukan macam Masjid Nabawi. Ya. Sebab tu kita tak sembahyang Zuhur kat Masjid Quba. Kita tak sembahyang Maghrib Isyak Masjid Quba. Semua orang akan sembahyang Masjid Nabawi, sebab Masjid Nabawi je dapat 1,000. Itu pun dalam physical structure, kat luar tak dapat. Bawah payung tak dapat tuan-tuan, rugi. Datang jauh-jauh sembahyang bawah payung. Dia kata sebab apa sembahyang bawah payung? Sebab di kampung saya tak ada payung ni. Memanglah di kampung awak tak ada payung tu, tapi tak dapat 1,000, dia tak tahu. Ya, sebab tu ya, kita suruh mengaji tuan-tuan ya, belajar betul-betul tentang umrah, tentang haji, tentang hukum akam ni. Supaya bila kita beramal, kita dapat A, kita dapat A+ tuan-tuan ya, bukan dapat lulus C ya, C minus tak nak tuan-tuan. Macam itulah cerita dia. Jadi apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia tuan-tuan ya, nak merungkai cerita Isra Mi'raj ni tak boleh satu malam. Tak boleh satu session, tak boleh tuan-tuan. Dia bersiri. Ya, tapi sebagai mukadimah cukuplah ya, Ustaz ambil sempena 26 26 Rejab, malam ni 27 ya, banyak ya masjid dan surau ya buat program Isra Mi'raj ya. Sebenarnya tak ada tuntutan pun, Nabi pun tak suruh kan. Tetapi sekadar mengingati, membaca, menelusuri, menjelaskan kepada masyarakat, itu ada tuntutan sebab dia masuk dalam part dakwah lah. Ya, cuma kalau ustaz turun kita akan bagi tahulah mana yang betul, mana yang salah ya, mana yang kita panggil yang sahih ya, mana yang diada-adakan. Itu kena bagi tahu ya. Sudah tentu dia berhajat kepada pengajian yang lebih dalam lah tuan-tuan ya. So yang mampu ustaz cerita untuk sesi ini itulah antaranya. Ada soalan silakan sebelum kita tamat. Ada apa? Macam mana je mihrab as-suhud tu? Mihrab minha ra alif ba As-suhud? sod ain waw dal. Sod ain waw dal. Su'ud. Itu antara nama yang diberilah ya, mihrab as-su'ud ya. Maknanya mihrab tempat, sebab boleh semayang kat situ. Dia tempat yang ada mihrab macam imam tu dipanggil mihrab walaupun kecil ya. Macam mihrab tahajud ya dalam Masjid Nabawi dipanggil mihrab juga ya. Tapi dia untuk tahajud Nabi. Kalau yang ni untuk Nabi naik ya daripada Masjid Aqsa ke atas. Jadi Nabi naik daripada situ ya. Kalau tuan-tuan boleh tengok di tepi ni lah. Dia tertutup sikit ya sebab ada bayang kat situ.
Ini gambaran yang Ustaz rasa paling baik lah tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan boleh tengok ni paling baik lah. Ni Dome of the Rock. Dan memang dome dia tu memang dibuat daripada emas lah. Ya, tapi bukan merujuk pada dome tu ya. Dome yang berada di atas, di bawahnya ada gua batu. Tuan-tuan boleh masuk daripada pintu ni tuan-tuan dan boleh ada 4 pintu ya. 1, 2, 3, 4. Dia sebab dia segi 8 ni ya, dia segi 8. Jadi dia ada 4 pintu besar, tuan-tuan boleh masuk daripada mana-mana pintu dan tuan-tuan boleh, kecuali dia tutup lah ya, kadang-kadang dia tutup 2 pintu, buka 2, bergantung lah. Tuan-tuan boleh masuk dan tuan-tuan boleh turun ke ke Dome of the Rock tu. Dia punya rock tu tuan-tuan boleh turun ke gua batu. Dia kena turun tangga sikit dan tuan-tuan boleh solat dalam tu. Tapi tak boleh ramai-ramai lah. Mungkin dalam kalau setakat 15 20 orang boleh semayang dalam tu. Sebab tu tak besar sebab dia gua. Dia bukan besar sangat tuan-tuan ya. Tapi dia besar pada Gua Hira lah. Besar pada Gua Hira, Gua Sur dia lagi besar lah ya. Gua yang ni lagi besar. Tetapi macam tadilah ya, ramai orang tak tahu ya. Dia kata saya pergi dah Ustaz tapi tak tahu kata ada gua batu. Betul lah. Ya, dia pergi pandai-pandai sendiri tuan-tuan, DIY memang macam tu lah cerita dia ya. Dia tak boleh tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena ada guide, ada orang yang bagi tahu, ada orang cerita. Sebab kadang kita dah pergi sana, kita balik, ya balik tu baru dia tahu Allahu Akbar. Macam Raudah ni lah. Ya, dia kata dia ingat dia dah masuk Raudah dah. Rupanya salah pergi. Ya, dia tak tahu cerita. Dengarkan mihrab tahajud tu ya. Ataupun dia pergi Raudah, dia tak tahu mihrab tahajud sebelah tu bagi orang lelaki. Jadi nak kena ada knowledge lah tuan-tuan. Ya, nak kena buat ulang kaji, nak kena belajar, nak kena baca buku, ya, nak kena nak dengar YouTube dan sebagainya supaya kita dapat maklumat yang betul. Ya. Masalahnya tuan-tuan, banyak penceramah yang tokok tambah benda. Benda yang tak ada dia kata ada. Itu masalah dia. Cerita Masyitah ya. Cerita Masyitah tu memang ada, tetapi cerita Masyitah tidak disebut dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, itu yang masalah tu tuan-tuan ya. Cerita seorang perempuan tua yang kononnya represent umur dunia ya. Kemudian ya macam-macam cerita ifrit dan sebagainya, itu benda-benda yang kadang-kadang ditokok tambah oleh penceramah untuk make sure ya dia boleh berceramah selama 2 jam mungkin ya. Tak naklah tuan-tuan. Kita nak dengar Quran cakap apa, hadis cakap apa. Ya, apa yang berlaku, Anas bin Malik bagi tahu macam mana, Jabir bagi tahu apa, Abu Hurairah, Aisyah. Ya, kita nak yang macam tu. Okey, ya, PMP ada apa-apa pengumuman, silakan. Ada satu lagi soalan Ustaz. Ya, Yang silakan. dome tu, yang gold color tu, is it the color gold ataupun memang real pure gold? Dia pure gold. Ya, cuma berapa persen tu Ustaz tak pastilah. Ya, dia memang pure gold. Ya, sebab Sultan Abdul Malik bin Marwan, one of the sultan lah zaman kerajaan Bani Umayyah. Ya, dia nombor 1 Muawiyah. Lepas Muawiyah wafat, anak Muawiyah Yazid kan. Lepas Yazid, cucu Muawiyah namanya Muawiyah juga bin Yazid, nombor 3, nombor 4 Marwan bin Al-Hakam, nombor 5 ya, sultan ataupun khalif yang nombor 5 namanya Abdul Malik bin Marwan ya. Zaman dia itulah ya dibina Dome of the Rock ni ya, dan setakat bacaan Ustaz, dia personally keluarkan belanja daripada poket dia ya untuk bina ya, dan memang dibuat daripada emas, cuma berapa persen tu kita tak tahulah ya. Tapi memang dia bukan diwarnakan. Dia bukan diwarnakan ya. Tak tahulah macam mana dibuat ya, gold plated ke apa Ustaz tak pastilah, kena bacalah tuan-tuan. Ada lain silakan. Ustaz, Ya. soalan, kenapa Nabi Nuh tak termasuk dalam lapisan langit yang Rasulullah ziarah tu? Tak boleh jawab lah ya. Nanti orang tanya pula pasal apa Nabi Idris masuk. Pasal Nabi Idris bukan bukan ulul azmi kan. Allah yang Maha tahu rahsia dia lah. Ya. Sebab apa dan mengapa kita tak tahu ya. Pasal apa Nabi Yahya dan Nabi Isa duduk satu langit? Ya, pasal apa langit-langit yang lain tu seorang Nabi saja? Pasal apa Nabi Ibrahim tak cerita apa-apa kat Nabi Muhammad? Pasal apa Nabi Musa? Oh, tu soalan-soalan yang tak boleh jawab. Melainkan ada hujah daripada para ulama, ya, daripada hadis atau ayat Quran. Tak tahu apa Kak Zainab. Kena tawakuh lah, tak boleh jawab. Minta maaf. So cerita Mi'raj tu Rasulullah tak cerita dekat orang Mekah. So hanya terdapat dalam hadis je lah Ustaz ya? Cerita dalam hadis-hadis Nabi banyaklah. Cuma Nabi tak fokuslah pada Mi'raj tu. Sebab Isra' pun orang Mekah dah tolak kan. Kalau Mi'raj lagi lawan ketawa kan. Jadi tapi para sahabat menceritakanlah. Ya, diceritakan kepada para sahabat dan para sahabat cerita pada setiap zaman. Macam Anas bin Malik lah. Anas bin Malik pun tak ada masa peristiwa tu berlaku kan. Maknanya Nabi cerita balik Isra' Mi'raj ni banyak kali.
Nabi cerita pada Jabir, pada Aisyah, pada Anas, ya banyak kali lah. Maknanya Nabi memperingatkan para sahabat, pernah berlaku peristiwa Isra Mi'raj, dan ada sahabat yang dengar macam ni, ada sahabat dengar macam lain, tapi secara umum, semua riwayat tu dia complement each other. Ya, dia melengkapkan satu sama lain. Itu dia. Okey, ada apa lagi, tuan-tuan? Ya, Terima kasih Ustaz, Ustaz. ya sama. Ustaz, Ya, Ustaz, nak tanya kan kita tengok TV yang every year tu orang Islam dia selalu kena halau tu, is it dekat Dome of Rock ke dekat Masjid New Al-Aqsa? biasanya New Aqsa. Biasanya New. Oh, New Aqsa Biasanya. Oh, okey. Ya. Okey, PMP ada apa-apa? Silakan. Tak ada ya? Kalau tak ada sekadar tu, terima kasih. Pak, ada yang dah apa ni Shikin dah posted kita punya oncoming classes Program, and ya? Oh, dekat talks chat, ya? kan, insyaallah. Okey, okey. Please refer to the ni lah, Ya, terima kasih. to the link. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wa antum jazakumullah khairan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama.